Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu insiden yang mencemaskan, di mana melibatkan salah seorang pemain bola sepak negara, yaitu Faisal Halim, yang dimana insiden itu telah mengakibatkan kecederaan yang teruk kepada Faisal Halim. Nah, perkara ini amat kita tolak. Kita tidak mahu pada perkara-perkara sebegini akan berlaku lagi pada masa hadapan. Saya sebagai rakyat Malaysia amat menyokong Faisal Halim, apapun juga keputusan Faisal Halim selepas ini. Dan apapun juga yang berlaku, kita berdoa untuk Faisal Halim supaya semuanya akan dipermudahkan baginya, dan sudah pasti kita mahu masih melihat Faisal Halim masih mampu ataupun masih boleh menjadi pemain bola sepak negara seperti sebelum ini. Karena kita tahu Faisal Halim adalah salah satu ikon pemain bola sepak Malaysia yang menjadi tumpuan antara negara-negara di Asia. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, saya mendapat satu maklumat daripada Harapan Daily berkaitan dengan kabar terkini Faisal Halim bertarik 10 Mei selepas pembedahan ketiga. Ini rupanya yang berlaku. Ini luahan Faisal yang bagi saya membuatkan saya rasa nak menangis pun ada. Dan saya pasti tuan-tuan dan puan yang di luar sana yang menonton video ini juga pasti rasa tersentuh. Pemain Selangor FC Faisal Halim selesai mengharungi pembedahan ketiga di sebuah hospital swasta malam tadi. Saya nak balik. Itu antara luahan yang dilontarkan pemain sayap Harimau Malaya berkenaan. Perkembangan itu dikongsikan pengerusi jawatan kuasa teknik Selangor FC, Datuk Seri Syahril Mokhtar, ketika ditemui media di perkarangan hospital itu selepas melawat pemain berkenaan pagi tadi. Syahril memaklumkan bahwa Faisal terus menunjukkan perkembangan yang positif. Katanya, Faisal yang lebih mesra disapa Mickey dalam kalangan peminat itu tidak boleh duduk diam dalam bilik unit rawatan rapi ICU ketika ini. Dia steady dan kata, saya nak balik. Itulah semangat dia yang lain sikit, sebab dia pun dah mula jalan dalam bilik. Sebab dia memang seorang yang aktif dan pemain bola sepak. Dia pun dah boleh pergi bilik air dengan sendiri. Dan bagi saya ini sememangnya satu perkembangan yang positif untuk hari ini. Cuma apabila dia dah mula nak berjalan dan betul-betul bersemangat, itu sangat membanggakan. Mickey sentiasa jadi Mickey, cuma pergerakannya agak terbatas dengan balutan di badannya, dipetik BH. Ekoran simbahan asid sulfurik pada 5 Mei lalu, Faisal yang melecur tahap 4 selesai menjalani pembedahan ketiga, membabitkan prosedur skin allograft yang berlangsung selama kira-kira 3 jam. Saudara-saudara, kita titipkan doa untuk Faisal Halim supaya dia segera sembuh. Nah, saudara-saudara, dan pastinya siapapun juga pelakunya ini perlu dikenakan tindakan yang amat tegas dan setimpal dengan perbuatannya supaya ini tidak menjadi ikutan pada masa akan datang. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Sudah pasti di kalangan Anda yang mendengar ataupun melihat video ini pernah mendengar tentang penunggang agama yang menggunakan agama sebagai kekuatan bagi pendirian politik ataupun parti politik daripada pihak tersebut.
Nah, saudara-saudara, saya tidak mau cakap siapa di kalangan pemimpin politik di Malaysia yang menunggang agama ini. Namun, ini satu kenyataan daripada pemangku Sultan Johor yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik Malaysia. Jangan guna agama sebagai alat politik. Pemangku Sultan Johor. Tunku Mahkota Ismail memberi amaran supaya ahli politik negeri ini tidak menggunakan agama sebagai alat politik mereka. Tunku Mahkota Ismail bertitah, setiap ahli Dewan Negeri juga perlu sentiasa menjaga imej masing-masing sebagai wakil rakyat yang dilantik, kerana mereka mempunyai tanggung jawab memelihara kredibiliti institusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Saya tidak mahu ada seorang pun ahli politik di Johor yang sewenang-wenangnya menyebabkan sentimen perpecahan rakyat. Politik harus menjadi alat untuk menyatukan semua pihak, bukan memecah belahkan bangsa Johor. Jangan sesekali gunakan agama sebagai alat politik, titah Baginda. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan pembukaan persidangan ketiga Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Ismail di sini hari ini, di mana artikel ini bertarik 9 Mei. Dalam pada itu, Tunku Mahkota Ismail turut memuji ahli Dun Johor yang kini semakin matang dan profesional dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli Dun Johor kerana kini lebih matang dan lebih profesional dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, seterusnya tidak merencatkan ekonomi negeri ini walaupun mempunyai ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Saya ingin mengingatkan setiap pemimpin Johor untuk sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap tindakan dan keputusan. Tanggung jawab anda untuk memastikan semua program dan projek yang dijalankan mempunyai impak positif kepada kesejahteraan bangsa Johor, titah Baginda. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail turut mengingatkan supaya semua pihak tidak mengambil mudah isu sensitiviti agama demi menjaga keharmonian di negeri ini. Baginda bertitah, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung perkara yang mengganggu keharmonian dalam kalangan masyarakat dari berulang di masa hadapan. Ini adalah peringatan pertama dan saya harap yang terakhir. Jangan diulang perbuatan sama yang hanya akan meruntuhkan keharmonian bermasyarakat di Johor, titah Baginda. Saudara-saudara, pada pandangan saya, titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail adalah satu amaran kepada semua pemimpin politik di Malaysia juga, di mana kita tidak boleh menggunakan agama sebagai alat politik, dan ini pasti mengejutkan ramai. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.